Assalamualaikum dan salam sejahtera pada anda semua yang mengikuti siaran kami pada malam ini. Siaran ini dibawakan oleh platform CSO untuk perubahan ataupun CSO Platform for Reform yang merupakan gabungan 70 badan-badan masyarakat madani yang memberi tumpuan reformasi Malaysia Baharu. Pada malam ini, saya Farah Osman akan menjadi host untuk sesi bicara mingguan sorotan genting ke-7 dengan topik realiti ekonomi wanita pasca COVID-19 merosot atau mandiri. Wanita adalah merupakan tonggak utama bagi sesebuah institusi kekeluargaan. Wanita juga adalah golongan yang terbesar bekerja sebagai barisan pertahanan hadapan dalam bidang kesihatan terutamanya serta bidang-bidang lain seperti dalam sektor pembersihan dan pengendalian makanan. Justru mereka adalah merupakan golongan yang berisiko tinggi mendapat jangkitan virus COVID-19. Di saat-saat pandemik, wanita terpaksa memilih antara kesihatan dan juga kestabilan ekonomi keluarga. Kepada penonton di luar sana, sekiranya anda ada soalan atau pendapat, boleh diajukan pada kami dan kami akan cuba sebaik mungkin untuk mengemukakannya di ruang ini. Pada malam ini, kita akan membincangkan lebih lanjut tentang topik ini bersama dua panel kita iaitu Dr. Vilashini Somia yang merupakan anak jati negeri Sabah, juga ahli antropologi yang mendapat kelulusan PhD dari National University of Singapore dan juga merupakan pengarah kanan rancangan pengajian gender Universiti Malaya. Beliau menitikberatkan naratif ke atas wanita, migran dan juga suku Borneo yang tinggal di kawasan pedalaman. Bersama-sama kita juga adalah Cik Azura Nasron, pegawai tenaga kerja tenaga nita yang melakukan kempen hak pekerja domestik. Beliau merupakan pengerusi gerakan pembebasan akademik serta ahli aktif rekod media dan jurnal Sang Pemula. Assalamualaikum Azura dan selamat petang Doktor. Selamat petang Farah, selamat petang Azura. Selamat petang. Waalaikumsalam. Okey, sihat ke? Sangat sihat, bertambah sihat sebenarnya. Okey. Baik ya. So, sekarang ini kita akan membincangkan tentang topik kita yang saya agak memang merupakan satu teknik, satu topik yang sangat-sangat perlu dititikberatkan ya, berkenaan dengan ekonomi wanita pasca COVID-19 sama ada ianya semakin merosot atau mandiri. Jadi kita akan memulakan bicara kita secara santai lah ya. Okey, sebelum itu, saya akan memulakan persoalan saya yang pertama. Terbuka kepada doktor ataupun Azura, tapi saya rasa mungkin doktor boleh jawab dulu. Okey, soalan saya, apakah implikasi COVID-19 ke atas golongan B40, terutamanya wanita yang bekerja untuk mendukung sistem kewangan keluarga dari segi peluang perniagaan, kerjaya, serta implikasi pada pekerja sambilan dan juga pekerja kontrak? Thanks Farah. Sebenarnya saya rasa soalan ni, jawapan untuk soalan ni agak mendalam dan berlapis-lapis ya. Pasal kalau kami fikir tentang wanita yang datang daripada komuniti atau golongan B40 tu, kadang-kadang kita selalu mempunyai satu persepsi yang agak two-dimensional, 2D sebenarnya ya. Kami melihat wanita-wanita ini seperti yang tinggal di kawasan bandar, di kawasan PPR, barangkali mempunyai ramai orang anak, tapi mempunyai satu struktur sosial yang tertentu. Padahal kalau kita membincangkan situasi wanita B40, terdapat satu dalam bahasa Inggeris kita panggil intersection of pelbagai isu ya. Misalnya kalau kita bercakap tentang wanita B40 di kawasan pedalaman dan sekiranya wanita itu merupakan seorang ibu tunggal
Dan menambah pula kalau sebenarnya wanita itu juga mungkin mempunyai juga OKU, keadaan dia sangat-sangat drastik dan sangat-sangat dahsyat berbeza berbanding dengan wanita B40 yang barangkali tinggal di bandar yang mempunyai support system yang tertentu ya. Tetapi tidak boleh dinafikan sekiranya anda merupakan seorang wanita bekerja mendapat nafkah melalui kerja informal dan tiba-tiba COVID-19 terjadi, kita pun masuk dalam masa PKP, dengan tentunya isu kewangan itu menjadi satu isu yang sangat besar ya. Tiba-tiba nak bagi makan anak-anak sangat susah. Tiba-tiba nak duduk kat rumah nak fikir macam mana nak cari makan lepas tu pun sangat susah. Pasal dia punya akses untuk mendapat pekerjaan, akses untuk mendapat nafkah lebih itu tiba-tiba tertutup. Dan bukan tertutup sikit je, dia tertutup langsung. Especially if you're working in the informal sector. Jadi ini menjadi masalah. Apatah lagi seseorang wanita yang berada di kawasan pedalaman, itu lagi teruk ya. Macam mana nak pergi ke kebun ke, atau pergi ke pasar ke, ataupun membuat bisnes dengan mereka yang berulang-alik masuk ke kampung. Ini menjadi satu masalah yang sangat besar. Pasal daya seseorang wanita itu yang datang dari golongan B40 itu untuk menjana pendapatan duit untuk memberi kepada keluarga itu sebenarnya akan tertutup dengan lebih lanjut berbanding dengan seseorang lelaki, simply because dia mempunyai tanggungjawab yang lebih besar. Okay. So Cik Azura ada nak tambah apa-apa? Mute lah Azura. Kena unmute. Tadi. Okay. Okay. Ya. Mungkin perkataan yang paling jelas yang saya boleh simpulkan dari apa Dr. Vila katakan adalah kita tidak boleh generalisasi kan. Dalam isu perempuan, dalam isu wanita, kita tak boleh nak general. Yang mana yang lebih merosot, yang mana yang lebih mandiri ataupun yang mana yang lebih teruk. Sebab bila kita katakan hal perempuan ni, dia sangat macam berbeza-beza. Ibu tunggal lain, OKU lain, kalau dia ada anak ramai lain, dia dalam kawasan pedalaman lain, di kawasan bandar pun lain. Jadi bila kita cakap tentang ekonomi ni, dengan wanita, memang jawapan dia lain-lain. Cumanya, yang saya suka tekankan adalah, kalau kita tengok di awal COVID, kita ada satu isu masa tu bila dikatakan hanya ketua keluarga boleh keluar rumah. Ingat kan? Kecoh masa tu, ketua keluarga adalah lelaki, jadi timbullah lelaki yang kena beli barang, lelaki beli barang salah pula tu. Bagi saya benda ni adalah satu benda yang kita jarang bincang sebab dalam sistem kita ni selalu kita nampak lelaki yang lebih dominan, lelaki yang kena buat banyak hal, padahal sekecil-kecil benda pun sebenarnya perempuan yang kena buat. Bahkan membeli barang rumah pun perempuan yang tahu mana yang lebih terbaik untuk keluarganya. Ini baru sekecil-kecil benda tu. Belum lagi jaga anak, belum lagi anak tak pergi sekolah, anak nak belajar apa. Semua ni yang harus difikirkan oleh perempuan yang kita tak boleh nafikan. Seperti mana Farah katakan tadi, pada mula mereka lah tonggak kepada keluarga sebenarnya. Cuma bila jadi kepada dalam kita punya budaya, tonggak keluarga tu lelaki. Padahal dalam kerja-kerja tu sebenarnya perempuan, dan banyak sangat perempuan buat yang jarang kita lihat. Dan benda ni lah menyebabkan kita tak nampak sebenarnya adakah dalam COVID ni elok ke tak, bagaimana keadaan mereka sebabkan pendefinisian tadi itulah. Ya. Jelas ke? Saya sokong dengan apa yang Azura kata. Itu memang betul ya. Saya ingat lagi masa isu ketua rumah harus keluar untuk membeli barang ya Azura. And then kita menjadikan sebenarnya banyak meme ya, banyak dijadikan satu bahan ketawa ya sebenarnya, bahawa lelaki kena mengambil satu kira akan kena membuat satu jadual lah ya, macam kekunci lah apa yang kita nak beli berdasarkan apa yang dikatakan isteri misalnya ya. Tapi dari situ kita boleh nampak sebenarnya satu gender imbalance yang sangat besar.
di mana sekiranya seorang wanita keluar untuk membeli makanan untuk keluarga dia, untuk membeli belah untuk keluarga dia, terdapat sebenarnya beberapa report yang mengatakan perempuan-perempuan ini akan diberitahu oleh pihak kedai misalnya, cuma head of family, ketua keluarga saja boleh keluar ya. Padahal mereka lah merupakan ketua keluarga, dan itu sebenarnya menjadi satu isu komunikasi yang sangat besar. Because misalnya ibu tunggal, dialah yang harus menjaga segala-galanya ya. And the second thing is, apa yang kita cepat lupa adalah masa PKP COVID-19 ni, tanggungjawab wanita itu bertambah dengan dahsyat sekali ya. Dan ramai lelaki mengeluarkan keluhan bahawa alamak, saya tak ada kerja atau tak cukup kerja, ataupun rasa this issue of boring kat rumah, macam mana nak buat. Tapi sebenarnya kaum wanita kurang dari segi naratif itu ya, because tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu, seorang wanita yang terpaksa menjaga rumah itu tetap bersambungan. Itu tidak berubah. Ya, itu sebenarnya bertambah. And on top of that, kalau you pulang ke rumah dan juga harus memikirkan macam mana ya dengan kita punya isu ekonomi keluarga kita, itu pun menjadi sebenarnya satu beban untuk dia juga. So kita harus fikir sebenarnya dari segi yang lebih luas, apakah beban wanita yang ditambah-tambahkan ketika COVID-19? Dan jawapan saya adalah sebenarnya beban mereka, tanggungjawab mereka sebenarnya menambah 2 kali ganda ataupun 3 kali ganda. Because wujudnya gender imbalance yang terdapat secara sosial. Maksudnya gender imbalance tu sangat ketara ya, terutamanya pada waktu-waktu pandemik COVID-19 ni. Of course. And juga tidak membantu kita ketika Kementerian Wanita mengeluarkan cakaplah dengan suami seperti Doraemon ya. Ingat lagi ke tak? Ingat. Dan apabila tu keluar, itu sebenarnya meremehkan lagi sebenarnya peranan wanita di rumah. Right? Kami melihat peranan wanita di rumah itu seperti mampu menjengkelkan kaum lelaki, for example. Harus di package semula untuk dijadikan sesuatu yang senang diterima. Seseorang yang boleh membawa kegembiraan. Tetapi realitinya adalah COVID-19 waktu PKP itu merupakan satu saat yang agak genting untuk Malaysia. Apatah lagi untuk seorang wanita yang terpaksa menjaga keluarga, anak-anak dia. Ataupun kita juga tak boleh lupa bahawa semua orang yang menjaga anak bukan seorang mak. Ada juga nenek-nenek, ya, ada juga makcik-makcik. Ada juga orang yang sebenarnya diorang memberi bantuan charity. Ya, so kita tidak boleh, and of course I think Azura is very right. Generalization ini menjadi satu masalah ketika kita berfikir tentang isu-isu wanita di Malaysia ketika COVID-19. Okay. Saya rasa ada benda yang dalam satu hal lah, saya perasan yang banyak orang saya dapati yang mak dia orang tiba-tiba kena darah tinggi, stroke sebab darah tinggi, sebab pressure dekat rumah. Dan saya rasa ini adalah satu benda yang memang kalaulah kita ada freedom of information, kita boleh tak dapatkan informasi daripada kerajaan, daripada hospital kerajaan, berapa banyak wanita yang sewaktu PKP ni sebab stres jadi darah tinggi, lepas tu akhirnya kena stroke. Sebab saya rasa ini adalah satu benda yang it affects kan, lagi-lagi bila anak-anak di rumah, betul pendapatan pula terjejas dan sebagainya. Ya, dan juga saya rasa menambah kepada apa yang Azura katakan tadi tu adalah, adakah kita sebenarnya membuka diskusi tentang kesihatan mental pada ketika itu ya. You know, you have all these women in the house, intergenerational, pelbagai agama, pelbagai kaum, ya. Datang daripada sama ada pedalaman atau kawasan bandar, dan juga ada isu kelas juga ya di situ. And on top of that, sekiranya semua ini sudahlah menjadi satu isu di mana awak harus fikir tentang makanan, duit, pekerjaan, kesejahteraan keluarga, kegembiraan suami you.
kita tidak pernah terfikir tentang kesihatan mental seorang wanita pada ketika itu. Ya, mental health is a very big issue. Dan saya sebenarnya berasa mempunyai perasaan yang sangat risau sebenarnya tentang isu mental health, kesihatan mental wanita-wanita pada ketika itu yang sedang berlanjutan sehingga sekarang. Ya. Mungkin bila doktor boleh saya sambung kita macam please. sambung-sambung je ni ya. Of course. Bila Kita Kita santai. ya bila Dr. Vila cakap tentang kelas kan, mungkin kalau kita cakap tentang wanita tak dapat kerja ataupun kena jaga anak ni, mungkin more to local punya perempuan lah. Bagaimana pula dengan wanita yang macam dalam pekerja domestik ataupun orang Malaysia akan panggil bibik lah. Kalau sebabkan saya kerja di Tanganyika dan sekarang ni saya kena buat bill, we are filing, kita tengah lawan untuk bill untuk pekerja domestik, undang-undang untuk pekerja domestik. Sewaktu COVID ni kita tak boleh nak buat sebab kita tak boleh nak jumpa mereka ni, sebab pekerja domestik ni tak boleh keluar rumah. Diorang terpaksa duduk dalam rumah 24 jam selama 3 bulan ni, tak keluar langsung, ya. Dan bila kita tak pernah tahu pun bagaimana keadaan mereka, apatah lagi bila majikan duduk rumah, majikan tak keluar, adakah mereka kena kerja lebih daripada 8 jam sehari, ya. Adakah mereka kerja lebih 8 jam? Adakah bila majikan kena buang kerja, mereka pun tak dapat gaji? Adakah bila majikan stres, majikan pukul mereka? Semua benda ni kita tak tahu dan sampai sekarang kita dalam keadaan yang macam mana kita nak contact diorang pun tak boleh, macam mana dia nak contact kita pun tak boleh. Dan saya rasa inilah benda yang paling macam kita tak ada jawapan. Kita hanya boleh cakap tapi kita tak ada jawapan, melainkan kita ketuk rumah-rumah ni dan bagi tanya, bagaimanakah keadaan pekerja domestik anda? Ya, sebab di saat pekerja migran menjadi isu yang besar, semua orang marah-marah tentang isu parti dan sebagainya. Kalau kita nampak gambar-gambar ni semua adalah lelaki, ya, di saat mereka tertindas. Tapi satu hal lagi yang lebih tertindas sebenarnya adalah keadaan pekerja domestik wanita yang di dalam rumah. Kita tak tahu keadaan mereka. Entah-entah mereka dirogol oleh majikan, entah-entah mereka dipukul, kita tak tahu, ya. Jadi saya rasa isu kelas antara wanita tu pun menjadi masalah lah bila kita bercakap tentang bagaimana keadaan wanita dalam COVID ni. Ya. Betul. Lagipun Azura pun telah dengan sebetulnya menaikkan isu domestic worker di rumah. Menambah kepada itu adalah misalnya if we're looking at sex workers juga, ya. Kita pun tidak tahu macam mana keadaan dorang. Nak keluar untuk jumpa doktor, sedangkan kita yang ada duit, yang berkemampuan untuk jumpa, pergi klinik ke apa pun, itu pun kita kena fikir 2-3 kali. Itu pun orang akan cakap dengan kita, okay, tunggulah kalau you nak pergi ke doktor tu, manalah tahu kat doktor tu pun ada COVID-19 kan. Kata-kata seperti itu. Tapi bayangkan sekiranya awak, seseorang wanita itu berada dalam keadaan yang memang sangat teruk sekali lah, ya. Domestic worker yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun telah terperangkap dalam tempat kerjanya di mana dunia dia telah menjadi kira macam songsang, ya. Tempat kerja dengan tempat tinggal tu sebenarnya dah jadi satu, you tak boleh keluar pun. Seorang migran, ya, pelarian, pekerja seks, ataupun seorang pekerja seks yang trans, ya. Kita kena bayangkan dalam situasi seperti itu, dorang rasa macam memang tak ada sesiapa yang nak fikir pasal dorang nak tolong dorang. Betul, exactly. And I think that situation is incredibly frustrating kalau kita fikir, because Azura sebenarnya menyatakan sesuatu yang sangat penting. Kita tidak mempunyai data. Lainlah, memang niat kita nak menolong. Memang niat kita sebagai orang yang berfikir tentang isu-isu wanita ini adalah kita inginkan polisi-polisi yang tertentu ditulis, dicipta, dibentang untuk wanita, ya, wanita dari pelbagai jalan hidup. Tetapi memang susah untuk kita buat macam tu sekiranya kalau kita tidak mempunyai data-data yang secukupnya untuk menolak polisi-polisi ini supaya boleh membantu wanita-wanita yang baru kita sebutkan. So dalam isu PKP ni, dan saya juga faham sebenarnya kita tidak mempunyai resource, ya, untuk mendapatkan data yang sangat menyeluruh untuk membantu kita memahami situasi secara am. Tetapi harus diberi satu kepentingan supaya data ini, proses pendapatan data ini dimulakan.
agar kita Betul. boleh mendapat at least baseline understanding Betul. situasi tersebut. Tapi kalau kita memulakan dengan cara pengumpulan data seperti ini dan agak-agaknya lah, adakah majikan akan bersetuju untuk mengambil Oh, of course tidak. bekerjasama? Jadi maksudnya Mestilah di tak sini confirm tak. Sebab tu it's the government lah seharusnya buat kerja-kerja ni. Because they have the power, diorang ada kuasa, diorang boleh buat polisi, diorang boleh buat undang-undang, diorang lah sepatutnya. Ada resources bahkan. Ada orang-orang, ada kementerian. Ya, kalau nak harapkan NGO ni berapa kerat je orang dalam NGO nak buat dia. Ya. betul. Diorang mempunyai keupayaan lah. Jadi Ya. sebenarnya diskusi seperti ini adalah dengan harapan somebody from the ministry akan melihat, mendengar, akan memahami sebenarnya saya sebagai seorang ahli akademik Azura yang sebenarnya bekerja sangat rapat dengan komuniti, kita melihat situasi yang kita panggil real world experiences, ya, real world dunia nyata, ya. Dan kalau kita melihat benda-benda macam ni, ini bukan cerita semata-mata, dia bukan anekdot, ya. Dia tidak patut dilihat sebagai anekdot. Dia sebenarnya memberi kita satu pembayangan ataupun satu gambaran yang lebih mendalam, yang lebih terperinci tentang isu-isu. Kalau kita boleh mencari satu kes sebegitu, semestinya terdapat kes-kes lain sebegitu. Okey. Sebenarnya kan, tak apa. Tak apa. Sambung. Ya. Sebab bila bercakap tentang pekerja domestik ni, saya hanya boleh berjumpa mereka di church. Sebab kebanyakan mereka bila cuti, diorang pergi church. Tapi kalau pergi church pula hanya bukan semua macam kalau Indonesian pekerja Indonesia diorang tak pergi church sebab diorang orang Islam kan. Tapi sudahlah surau tidak memberi ruang untuk mereka berkumpul. Kalau church memberi ruang kepada Philippines untuk berkumpul, tapi kalaulah surau tak memberi, sudahlah kita tak dapat jumpa. Di waktu COVID lagilah kita tak tahu diorang nak pergi mana. Dahlah pekerja migran sekarang ni, kalaulah diorang dapat cuti sekalipun, kalau diorang boleh pergi mall pun diorang akan macam tak boleh nak masuk dalam setengah tempat sebab mereka difikir sebagai orang yang spreadkan penyakit dan sebagainya kan. Ya. Jadi memang tak ada ruang langsung untuk kita berjumpa dengan para perempuan wanita ni lah. Ya. Okey. Tadi kita ada menyentuh tentang kesihatan mental yang bagi saya cukup berat untuk dibincangkan. Jadi agak-agaklah macam mana berkaitan dengan kesihatan mental ni dan juga keganasan dalam rumah tangga. What is apa pendapat doktor dengan Azura? Doktor boleh begitu. I rasa topik ni memang sangat berat lah. Sangat-sangat berat. Of course, Surat Khabar ada memberi satu report, ya, of course the news came out. Sebenarnya terdapat peningkatan dalam domestic abuse cases pada ketika PKP ni, yang agak mendadak. And of course situasi macam ni akan terjadi. Ini bukan satu situasi yang susah untuk digambarkan. Sebenarnya masalah domestic abuse yang keganasan domestik ini meningkat secara keseluruhan satu dunia. Ya, banyak kes di mana diorang melihat lockdown ataupun circuit breaker ataupun MCO di seluruh dunia ni yang di mana negara-negara yang menentang COVID-19 ni memang meningkat. And of course dia akan meningkat. Kita akan melihat peningkatan ini akibat daripada partner nombor 1 yang sebenarnya keluar untuk kerja dan partner nombor 2 yang tinggal di rumah. Saya tak nak cakap suami isteri, ya, pasal itu tidak adil, ya. Kita tidak tahulah, boleh terjadi pelbagai situasi. Tapi katakan partner nombor 1 keluar, pasangan nombor 1 keluar, pasangan nombor 2 jaga rumah. Tiba-tiba pasangan nombor 1 tak ada duit. Dia balik rumah, dia tinggal bersama dengan pasangan dia yang kedua yang menjaga anak-anak lah, katakan. Kalau bukan jaga anak-anak, mungkin jaga ibu bapa yang tua. Kalau itu tak pun mungkin tinggal dengan orang lain, ya. Kadang-kadang pasangan itu mungkin tinggal dengan pasangan lain atau orang lain, ya. Itu sebenarnya realiti dunia.
dan tiba-tiba tak ada duit kat rumah, jadi kita nak mengeluarkan perasaan marah, perasaan stres itu dengan siapa? Dengan pasangan yang kurang dominan, ya, katakan. And of course itu dah lah, kalau kena pukul hari ini, esok you tak akan keluar lagi, you akan masih lagi kat situ, jadi sambunglah pemukulan, ya. Dan kita juga tidak boleh melihat keganasan ini dari segi fizikal sahaja, ya. There has been an increase of domestic abuse dari segi mental, sexual abuse, ya, emotional abuse. Jadi sebenarnya saya melihat PKP ini, dan saya faham masa itu merupakan masa yang sangat genting, di mana kita nampak je peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Kerajaan terus cakap, sorry MCO, kita tak boleh gerak pergi mana-mana. This is for your own good. And of course, saya tidak menyalahkan pihak kerajaan untuk buat begitu. It was necessary. Tapi saya pernah membaca satu artikel yang mengatakan COVID-19 didn't bring new problems, it revealed new problems. It revealed the old problems to us. Jadi sekiranya kalau memang keganasan itu sudah wujud dalam satu sepasang pasangan ini, COVID-19 sebenarnya ini cuma meningkatkan kebarangkalian dia. Masalah itu memang sudah wujud. And that is why kalau kita berbincang tentang isu domestic violence, keganasan domestik pada ketika ini, kita asyik-asyik berfikir tentang seorang isteri, barangkali umur 30 ke 40 lebih, yang dipukul oleh seorang suami. Tapi domestic violence can come in many forms. Ya, dia boleh menjadi seorang ibu bapa yang pukul kepada anak-anak, ataupun anak-anak yang pukul kepada yang memukul ibu bapa yang lebih tua, ya, or each other, of course. Dan ini sebenarnya mewujudkan satu perbincangan di mana adakah kita betul-betul faham mengapakah keganasan domestik ini berlaku? Adakah semuanya merupakan akibat daripada isu kekurangan wang? That is a very dominant issue lah. Tetapi ada sebenarnya wujudnya isu-isu yang berlainan. And the second question that follows after that adalah kita harus tanya sebenarnya mengapakah culture keganasan ini masih lagi wujud dan di antara kelas-kelas jenis apa? Ya, saya tidak suka menggunakan perkataan ini merupakan isu perkauman. It has nothing to do with race. I think it has a lot to do with class and a class ability untuk mendapat pekerjaan atau mempunyai kewangan stability. Because a lot of these domestic violence cases menunjukkan kepada kami bahawa keluarga yang sebenarnya melalui kes-kes keganasan domestik ini merupakan keluarga yang tidak mempunyai keupayaan untuk menyimpan duit. Bukan kerana mereka tidak mahu, ya. Ini juga merupakan satu masalah dalam struktur kita. People don't have savings. We don't have savings. And ini sebenarnya mewujudkan masalah yang lebih besar. Exactly. Okay. Azura nak tambah apa-apa? Ya. Mungkin pertama sekali adalah kita harus acknowledge yang dengar kan saudara? Kita harus acknowledge yang bantuan kerajaan bagi kebanyakan kepada B40 hanyalah one off duit, tapi tak ada polisi. Dan antara benda yang gerakan kami fight adalah isu rumah. Sebab isu rumah ni sangat penting waktu COVID ni kan. Dengan keadaan di luar berbahaya, bila orang hilang kerja, tak boleh nak bayar rumah, ke mana mereka harus pergi? Dan ini jadi lebih teruk bila kes ni dibawa ibu tunggal. Ya, bayangkan ibu tunggal yang sudahlah BPN tak dapat sebab suami minta, suami letak bawah nama dia, isteri dia tak dapat. Ya, itu dah satu hal. Lepas tu dah kena halal rumah. Bila halal rumah nak pergi mana? Ya, ini adalah antara saya rasa macam teruk lah. Dan kita pun tak tahu, sudahlah macam government tidak ruang. Manakah ruang kerajaan nak pergi dalam bila mereka nak report kes-kes ni? Dan jadi terpaksalah mereka datang NGO pula. Dan nak tak boleh nak dinafikan. Kalau saya tanya SIS ke, saya tanya Empower ke, saya tanya dengan Nita ke, semua akan cakap rate orang call untuk diselamatkan ataupun ada isu kena buang rumah ataupun kena pukul dengan suami sangat tinggi. Tapi apakah solusi kepada benda ni?
di saat kita hanya boleh berbincang, di manakah kerajaan memberi ruang untuk kita bagi tahu yang ada masalah ni, dekat mana kita nak buat, macam mana kita nak handle lah, macam tu lah. Ya. Ya. Saya rasa dalam keadaan macam tu pun sebenarnya sangat susah untuk NGO di Malaysia ni untuk memberi bantuan yang sepenuhnya. Number one, they don't have the resources. Memang sangat susah. Kes-kes yang orang memanggil untuk meminta bantuan kerana keganasan domestik ini merupakan kes yang saya rasa sangat sikit aja ya. The majority of the cases takkan memanggil. So you boleh bayangkan kalau kita fikir ya, daripada 10 kes, kod-kod 1 atau 2 orang sahaja akan memanggil untuk bantuan. Itu pun NGO tidak mampu untuk menolong semua. Okay, itu number one. Dan kalau ia pun NGO boleh membantu menolong ya, dalam mereka sahaja yang memanggil, kita juga lupa bahawa NGO kebanyakannya berada di kawasan bandar. Apa jadi dengan kes-kes keganasan domestik di kawasan luar bandar misalnya. Dan saya pasti sebenarnya kes-kes keganasan domestik di kawasan seperti itu pun banyak kes di situ ya. Kita tidak boleh cakap yang this is just kes di kawasan bandar sahaja. Itu bukan situasi dia. So saya sebenarnya rasa again I think this goes back to statement yang diberikan Azura dengan yang awal tu bahawa the government has to step up. Pihak kerajaan harus memberi pemerhatian yang lebih terperinci tentang isu-isu ni. Tapi again, saya juga faham di mana kita mempunyai halangan. Ya, ada cabaran untuk membuat benda-benda macam ni. Cabaran dia adalah untuk mendapat satu gambaran yang lebih menyeluruh. Tapi of course at the same time, orang putih panggil catch-22 ya. Di mana untuk mendapat gambaran sepenuhnya, we need more information. Dan information itu sebenarnya susah untuk kita nak dapatkan. Mungkin saya lupa nak tambah tadi macam dalam isu rumah tadi kan, sebab memang buat masa ni kita ada handle satu kes dia seorang ibu tunggal dan dia kena halau dan dia duduk dekat Universiti Melaya, dekat college anak dia. Tapi untuk satu kes ni je pun kita dah perlukan masa sebulan untuk kontak JKM, untuk kontak Baitul Mal, apatah lagi kes-kes yang kita tak dapat ni. Sebab itulah kami menyeru kerajaan untuk buat sekurang-kurangnya satu polisi, iaitu untuk overall tenancy agreement. Sebab contoh sekarang ni kalau isu rumah, kalau tak bayar rumah kena buang. So sepatutnya kerajaan kena buat polisi ni, polisi untuk orang tidak boleh dihalau rumah sewaktu COVID ini. Tak kisahlah dia sewa 800 ke 1,500 ke, kalaulah orang tu dibuktikan dibuang kerja, dah tak ada pendapatan, harus tidak boleh dihalau rumah. Tetapi itulah kalau kita tanya sekarang ni, apa Kementerian Perumahan buat? Kita tak tahu. Sepanjang COVID ni dia diam. Ya, saya tak tahu. Menambah kepada apa yang Azura katakan tadi tu, saya ingat lagi, saya rasa 2 ke 3 minggu selepas PKP, kita dah masuk ke PKP. Dan saya ingat pada ketika tu saya tengok TV3 lah. Saya masa tu rajin tengok National Television punya news. Dan TV3 ada pergi membuat satu interview di kawasan PPR dan bercakap dengan keluarga-keluarga kat situ. Sebenarnya apa masalah duduk kat rumah pada ketika PKP tu. Dan ramai ibu mengatakan saya ada masalah kerana rumah kita sangat kecil. PPR, ya betul. Kawasan yang diberikan, ruang yang diberikan dalam flat kos rendah itu sebenarnya, kalau kita boleh bayangkan satu keluarga di PPR itu sepasang suami isteri, mungkin ada 3-4 orang. Itu pun kalau kita tinggal dalam satu flat 750 ke 800 square feet, itu sangat susah kalau tiap-tiap hari untuk 3 bulan. Bayangkan, pagi petang kita duduk kat dalam rumah tu, kita tak keluar pergi mana-mana. Itu sebenarnya seksa ya, seksa. And dalam keadaan itu kita inginkan seorang suri rumah atau seorang ibu untuk memastikan anak-anak dia selalu bersih, selalu dimandikan. Rumah itu memang selalu bersih.
makanan yang diberikan itu dibersihkan, dimasak dengan sempurna, dipastikan baju itu dan pada ketika itu again we didn't have enough information. Bayangkan baju harus dicuci 2-3 kali sehari, ya. Can you imagine the kind of stress that a woman has to go through pada ketika itu, ataupun seorang bibi ataupun seorang, bayangkanlah dalam situasi macam tu, ya. Saya boleh bayangkan, sedangkan saya bukan tinggal dalam keadaan macam tu pun, saya sudah rasa macam, alamak, duduk kat dalam rumah ni dah 3 bulan ni saya dah rasa macam resah, dah rasa gelisah, saya tak suka. Bayangkan kalau ada 5, 6, 7 orang dalam satu rumah yang begitu kecil, and then on top of that, you tak ada duit nak bayar sewa, orang datang baling cat, orang datang maki hamun, suami datang pukul, anak beranak lapar. My God, that situation merupakan situasi yang sangat, saya pun tak ada perkataan untuk situasi macam tu. Okay. Mungkin yang apa Dr. Vila katakan ni, inilah yang kita katakan kita tak ada keadilan visual. Kita tak nampak dekat media, kita tak nampak video, kita tak nampak. Paling-paling Perdana Menteri kita masa ucapan pun dia cakap, grup Facebook masa apa tak jadi hari ini. Itu je. Tetapi apakah yang lebih serius, yang keadaan rumah yang sempit, tak ada pun. Bahkan kalau yang contohnya baru-baru ini, seorang mahasiswi yang panjat pokok untuk internet tu, kalaulah dia tidak mengeluarkan video, saya rasa kalau tak ada keluar video ni, tak ada keadilan visual di Sabah, mungkin sampai bila-bila dia akan belajar di pokok. Padahal kita dah tahu dah keadaan mereka. Adakah lepas ni kita kena letak kamera di dekat dalam rumah-rumah PPR untuk tengok mereka dipukul, untuk tengok bagaimana keadaan rumah sempit anak ramai, barulah kerajaan nak buat sesuatu. Ya, ini keadilan visual yang kita katakan kan. Sudahlah tak ada keadilan ruang, tak ada keadilan untuk perempuan, keadilan visual pun kita tak ada. Ya, media tidak memainkan peranan untuk tengok hal-hal macam ni. Ya, itulah saya rasa. Okay, kita ada 2 soalan yang sekarang diajukan pada kita, ya. Yay! Okay, soalan pertama, dalam isu keganasan rumah tangga, pernahkah suami menjadi mangsa dari aspek mental, emosional atau fizikal? Dan soalan kedua, apa contoh amalan terbaik yang kerajaan boleh buat untuk kendali isu wanita tiada tempat tinggal ataupun homeless sebab kemiskinan? Sebenarnya saya nak jawab yang tentang suami menjadi mangsa dulu. Azura, you boleh ambil yang yang seterusnya. Saya boleh ambil yang kedua tu, ya. Alright. Yeah. So Alright. sebenarnya saya nak katakan that's a very good question. Dalam kelas saya, dalam kelas masculinity yang saya ajar kat UM ni, saya selalu memberitahu pelajar-pelajar saya bahawa keganasan domestik itu tidak mengira gender sebenarnya. Kalau ada seseorang yang mempunyai sifat-sifat, ciri-ciri yang ganas, orang itu boleh memukul sesiapa sahaja. Tidak kira kalau awak wanita atau perempuan, ya. Kita itu dan apa ni, keganasan domestik terhadap lelaki itu pasti ada. Semestinya ada. Tetapi kerana masalah patriarki yang kita alami sekarang, ramai lelaki yang menjadi mangsa keganasan biasanya tidak akan membuka mulut, ya. And of course, kalau kita melihat dalam skala yang lebih besar, memang wujudnya lebih ramai wanita yang menjadi mangsa keganasan domestik berbanding dengan lelaki. Tetapi itu tidak semestinya bermaksud lelaki tidak pernah menjadi mangsa keganasan domestik. Saya tidak tahu kalau anda semua ingat 2 tahun lepas ada seorang pelakon Hollywood yang sangat famous, nama dia Johnny Depp. Dialah pelakon dalam Pirates of the Caribbean, ya. Dan semua orang pada ketika itu isteri dia seorang wanita yang sangat cantik dan seorang pelakon yang agak popular juga, mengatakan Johnny Depp memukulnya, ya. Dan Johnny Depp pun tidak mengeluarkan apa-apa suara. Sehingga keluarnya satu video yang menunjukkan sebenarnya yang ganas itu sebenarnya isteri dia. So of course, in this situation, saya pasti ada juga lelaki yang menjadi mangsa keganasan domestik pada ketika PKP. But again, I think going back to my original point, kita tidak mempunyai data yang menyeluruh untuk mengeluarkan statement-statement seperti ini. Dan kalau ia pun
saya tidak pasti kalau ada cukup ke tak kes di mana lelaki memanggil untuk meminta bantuan kerana menjadi mangsa keganasan isteri-isteri mereka. Doktor, boleh ke saya cakap macam ni? Cik, saya pula tanya doktor kan. Oh, boleh. Sebab saya rasa kan ada satu masalah juga bila kita cakap tentang isu keganasan kan. Orang akan cakap balik, lelaki tak ada ke? Kenapa cakap perempuan je? Boleh ke saya cakap macam, contohnya kita cakap, Black Lives Matter, orang akan cakap All Lives Matter. Jadi kita akan balas balik. Of course, All Lives Matter. Cuma sekarang ni, isu Black Lives Matter ni lebih kita harus fokuskan. Sama lah dengan isu perempuan ni kan. Kita tak cakap lelaki tidak ada. Cuma kita tidak boleh nafikan yang perempuan lebih tertindas. Boleh ke saya katakan macam tu? Saya rasa itu adil sekiranya ingin mengatakan sebegitu. Saya rasa tak salah pun kalau kita nyatakan begitu. Because of course, saya setuju bahawa ketika COVID-19 ini terjadi, you are going to have far more cases of women. Di mana majoriti mereka yang ditindas, dipukul, ya, dicaci, dimaki, kena abuse, kepelbagaian abuse lah, adalah wanita. Saya pasti, itu memang pasti. And I think you do have a point there untuk mengatakan, menggunakan analogi All Lives Matter versus Black Lives Matter. Dan saya rasa itu juga harus dijadikan satu isu untuk untuk diketengahkan pada ketika ini, ya. How do you sort of work around isu-isu keganasan sekiranya kita tidak melihat dengan lebih pentingnya kita melihat kepada isu-isu wanita yang menjadi mangsa keganasan ini. I think that's a very good point. Okay, thank you. Anyway, menjawab soalan kedua, apakah contoh amalan terbaik untuk kerajaan boleh buat untuk kendalikan isu rumah, isu wanita yang homeless, ya? Sebenarnya bila kita cakap tentang isu rumah, ia tidak semestinya wanita ataupun lelaki lah, ya. Sebab isu rumah ni, rumah adalah hak asasi semua orang. Rumah adalah seperti makanan, pakaian, minuman. Rumah adalah tempat perlindungan yang menjadi hak asasi. Yang kalau kita belajar darjah 4 punya sains, rumah ni perlindungan adalah salah satu benda essential untuk manusia hidup, ya. So dalam isu rumah ada dua perkara yang kita bawakan. Pertama sekali iaitu untuk adakan satu akta sewa rumah. Ini kalau orang tu ada rumah lah. Orang tu ada rumah, sebab sekarang ni kita tak ada benda tu. Kita ada dulu masa tahun 1960-an. Sewaktu itu masih ada majlis tempatan punya pilihan raya majlis tempatan. Tapi tak lama lepas tu kita dah tak ada akta sewa rumah. Jadi orang boleh beli 200 rumah, orang boleh sewakan harga yang mahal diorang nak. Itu suka hati diorang. Sebab tu yang pertama sekali kita kena ada akta sewa rumah. Yang kalau rumah tu rumah murah macam rumah 100k ataupun 200k, tak boleh sewa yang mahal dan sebagainya. Itu yang pertama sekali lah. Yang kedua adalah, mahu tak mahu, kalau kita tanya tentang amalan terbaik yang kerajaan boleh buat adalah dengan memperbanyakkan rumah-rumah rakyat. Ya, memperbanyakkan rumah. Itu first step lah, memperbanyakkan rumah rakyat supaya orang B40 semua boleh pergi ke rumah rakyat. Tapi yang paling terbaik kerajaan boleh buat adalah rumah adalah sangat murah yang orang semua boleh sewa. Dan you don't have to have a property. Kamu tidak perlu membeli rumah untuk ada rumah. Dan ini contoh macam Jerman, kan? Orang tak perlu beli property. Sebab kenapa kita kena ada satu rumah banglo dan sebagainya kalau kerajaan boleh sediakan rumah yang kita boleh sewa dengan sangat murah. And this is the best lah. Ini macam lebih kepada sosialis lah. Tapi mungkin ini sangat jauh lagi. Jadi mungkin antara yang kerajaan boleh buat sekarang adalah pembanyakkan rumah PPR. Sebab contohnya macam kes dekat Penang yang orang kena halau rumah yang diorang terpaksa duduk depan mall untuk beberapa bulan masa tu kan. Saya rasa sebab kurangnya PPR. Dah lah kurang. Lepas tu bila nak masukkan satu keluarga dalam PPR tu, tak tengok pun keadaan keluarga tu. Sepertinya contohnya kalau ibu tunggal tu ada ramai anak, tak cukup PPR tu. Akhirnya akan membawa kepada masalah-masalah lain pula. Anak tu akan ada masalah sosial dan sebagainya sebab rumah terlalu sempit. Jadi ini kalau dekat Singapura kita ada saya tak ingat nama dia. Nama dia HDB saya rasa. Kalaulah HDB, right? Ya, bila
diorang nak masukkan keluarga tu dalam rumah, dia dah fikir jauh. Orang tu ada berapa keluarga, boleh masuk yang kecil ke, yang besar ke. Dia bukan main general kan, oh kau miskin kau masuk je. Masuk je. Kat kita macam tu. Kita punya bina PPR yang tak ada tempat gantung baju apa semua, tiba-tiba nak masukkan orang, masuk. Ada 10 orang pun masuk. Ya, mak dia OKU, kena naik wheelchair pun duduk tingkat 11. Sebab kita tak pernah nak fikir jauh apabila kita memberi isu rumah dia kepada golongan-golongan B40 dekat Malaysia ni lah. Ya. Tapi sebenarnya dan saya setuju dengan semua yang dikatakan oleh Azura. Cuma of course kalau kita fikir tentang komuniti gelandangan ni, kita juga lupa sebenarnya isu ingin memberikan mereka tempat tinggal, ya, rights to a home adalah menjadi lebih rumit sekiranya mereka tidak mempunyai dokumentasi ataupun didapati bahawa mereka sebenarnya bukan warga negara Malaysia ataupun kewarganegaraan mereka diragu-ragui. So of course dalam situasi ini saya rasa ingin memberikan mereka satu tempat untuk berteduh pun menjadi isu kerana saya tidak pasti, ya, saya tidak cukup tahu tentang isu ini, and I think I have to read up more about it. Tapi saya tidak tahu sekiranya akta-akta yang ada di Malaysia sekarang ini membantu mereka yang bukan warga negara yang bergelandangan, yang sudah bergelandangan bertahun-tahun kalau bukan berdekad-dekad di negara kita, untuk mendapat tempat berteduh, rumah ataupun shelter yang sepatutnya. Dan ini juga akan menjadi masalah sekiranya komuniti gelandangan ini antara mereka yang berwarga negara dan mereka yang tidak mempunyai anak-anak, ya, dan ini akan menambah lagi kepada kerumitan itu. Ya. Sebenarnya bila kita cakap tentang warga macam warga migran ataupun orang yang tidak ada negara, memang perkara akan jadi jauh lebih rumit. Yeah. Tetapi inilah tapi bagi saya harus ada perbincangan. Saya rasa macam benda ni banyak orang yang dah expert. Mungkin Dr. Vila sendiri yang buat banyak isu stateless, expert dalam keadaan-keadaan macam ni lah. Dan sebab itu kalau dalam social science tu kita sudah membincangkan, adakah kita perlu membuat satu super diversity? Ya, kita sekarang ni bukan hanya multiculturalism, tapi kita perlukan satu super diversity untuk membincangkan isu-isu citizenship kan. Ya, adakah warga negara tu hanya orang yang lahir di sini ataupun warga negara tu boleh jadi orang yang datang kerja yang dah lama dan kita harus buka lagi perbincangan tentang PR dan sebagainya. Saya rasa benda ni mungkin harus dibincangkan dengan lebih jelas lah. Ya, memang betul pasal keupayaan kita sebagai satu negara untuk membincangkan isu-isu statelessness ini sebenarnya sangat limited lah pada pendapat saya, ya. Kerana isu ini masih dianggap sangat sensitif dari pelbagai peringkat, ya. Satu, saya rasa pihak kerajaan masih lagi tidak tahu cara yang paling elok untuk mengeluarkan polisi yang sesuai tanpa mengguris perasaan pihak-pihak lokal yang tertentu. Ya, itu menjadi, saya rasa ahli politik kita takut untuk menjadi orang jahat dalam isu ini. Tapi the truth is, dia bukan tentang isu untuk jadi orang jahat atau jadi villain dalam cerita ni. Dia adalah adakah ahli-ahli politik dan pihak kerajaan kita mampu untuk melakukan benda yang sepatutnya, yang betul, ya, dari segi kemanusiaan. Dan saya rasa sekiranya kita tidak mengambil approach sebegini, selama-lamanya lah akan menjadi masalah kalau dengan pihak stateless kalau kita tak berfikir seperti itu. Tapi saya juga faham, ya, ramai warga Malaysia sebenarnya merasa perasaan di mana mereka fikir bahawa mereka dalam keadaan yang tergugat berbanding dengan mereka yang datang ke sini yang tidak mempunyai kewarganegaraan dan sebagainya. And of course perasaan tergugat ini datang dari satu tempat yang memang sangat real, yang memang sangat memang realiti mereka, ya. Dan kebanyakan mereka merupakan dari komuniti yang seperti B40 yang di kawasan pedalaman. Kerana dari segi resources pun mereka tidak mempunyai ataupun mendapat benefit yang sepenuhnya. Of course mereka akan mengambil pendirian yang sangat kritikal tentang isu-isu ini. Tapi sekiranya anda seorang wanita
dan anda seorang migran di negara ni, seorang pelarian di negara ni. Saya rasa situasi anda ketika COVID-19 ini sangat teruk, especially dengan wujudnya xenofobia yang keluar pada ketika PKP lah. Okay, kita ada satu soalan yang kita ambil soalan terakhir sebelum kita, because the time is really limited for us. Tak sangka saya dah sejam dah. Itulah pasal. Kita banyak bercakap. Soalan dia, adakah perceraian meninggalkan pihak yang menindas tu satu solusi dalam mengatasi isu keganasan domestik? Azura? Boleh. Azura. Yang ni kena simple sebab saya ada satu soalan lagi untuk panel. Adakah perceraian meninggalkan pihak? Ya, perceraian lah. Mungkin. Susah lah. Ya, kalau untuk saya, kalaulah keadaan itu lebih baik, kalau bercerai itu harus bercerai lah. Ya. Cuma masalahnya dalam isu bercerai itu sendiri susah di Malaysia ni. Especially kalau kamu orang Islam, kamu harus melalui mahkamah-mahkamah syariah yang sangat bias, yang kalau nak bercerai tu harus pergi kaunseling lagi. Macam-macam saya rasa prosedur-prosedur tu sendiri bermasalah lagi. Belum lagi konotasi, perempuan janganlah bercerai, taat pada suami dan sebagainya. Saya fikir nak lagi dalam isu nak bercerai, adakah solusi itu pun bermasalah sebab perceraian di Malaysia tu sendiri susah. Mungkin pertama sekali solusinya adalah mengangkat martabat wanita itu sendiri. Ya, mungkin. Sebab Azura sambung. Sebab ini mungkin masalah bagi saya. Kalau saya sendirilah, kalau orang tanya kenapa tak nak kahwin kan, saya selalu cakap saya malas nak kahwin sebab bila kahwin dekat Malaysia ni kita kena duduk bawah government. Kita terikat dengan kerajaan. Kalau kita ada apa-apa dengan suami kita, semua kita nak kena melalui kerajaan kan. Padahal perkahwinan adalah antara penciptaan kan. Kalau dah tak suka tu belah je kan, macam tu. Tapi bila rumit dengan keadaan birokrasi, dengan polisi, dengan semua benda ni, saya rasa macam susah lah. Ya. Saya rasa Azura dan saya sebenarnya datang daripada kampung yang sama ya, kampung pemikiran yang sama. Saya pun pada usia saya ni, saya sangat takut dengan perkataan perkahwinan sebenarnya. Pasal saya sudah melihat, saya sebenarnya ada trauma. Bukan yang saya pernah kahwin dan bercerai, tapi saya sebenarnya takut kerana pernah melihat, dan juga di antara kawan-kawan saya yang pergi dengan saya, high school friends semua macam tu, ramai yang sudah bercerai ya. Dan pada pendapat saya tahu wujudnya satu stigma yang sangat besar. Bukan sahaja dengan komuniti Islam, tetapi saya rasa komuniti yang lebih konservatif tentang isu penceraian. Stigma itu adalah kalau awak seorang wanita dan awak bercerai, awak sebenarnya bagaikan tisu yang sudah diguna. Awak sebenarnya ni bagaikan barang-barang dari reject shop lah. Ya, seperti itu ya. Dan sekiranya orang yang berkahwin dengan anda ataupun inginkan anda lagi, itu sebenarnya sama ada simpati ataupun lelaki itu bukan lelaki yang baik ke atau kurang berkemampuan lah. Sebenarnya wujud bagaikan anda jatuh hierarki ya. Anda jatuh value. Kurang nilai ya, jatuh saham ya. Jadi of course ini tak ada kaitan dengan apa-apa yang ditulis secara hitam putih, tetapi ini adalah stigma sosial. Tapi pada pendapat saya sendiri ya, dan ini sangat personal, saya selalu berfikir bahawa sekiranya memang tidak ada jalan untuk perkahwinan itu untuk boleh, macam mana nak cakap untuk satu suami isteri itu untuk baik-baik semula, baik jangan. Instead of awak mengambil risiko boleh dipukul ataupun melalui keganasan yang kepelbagaian untuk bertahun-tahun lamanya, baik jangan. Pasal saya tidak percaya bahawa seseorang itu siapa-siapa sahaja harus melalui apa-apa jenis seksaan. And I think if it is better untuk kesejahteraan, kesinambungan, your mental health, your daily life, untuk bercerai, silalah bercerai. Saya rasa lebih elok begitu. Kalau pada pemikiran saya, kalau society atau masyarakat lebih mengambil approach sebegitu, kebarangkalian besar kita tidak akan melihat wanita yang bercerai sebagai tisu yang diguna.
Ya, kita akan melihat bahawa mereka mempunyai keupayaan intelektual untuk memahami bahawa sesuatu relationship itu sudah tidak boleh berlangsung. Diselamatkan lagi. Ya, diselamatkan. So, kita say goodbye. Sedangkan dengan rakan-rakan pun kadang-kadang kita dah tidak boleh sehaluan dan kita cakap okey tak. Jadi ini apa lagi dengan orang yang kita kahwin semua. And kalau kita berfikir bahawa wanita itu sebenarnya mempunyai hak untuk mengatakan, this cannot work anymore, saya tak gembira kat sini. Of course, she has the right to decide that. Kita sebagai rakyat Malaysia tidak harus membuat begitu, tapi saya juga faham mentaliti yang lebih konservatif tidak boleh memikir seperti itu. Ya, there is a lot of overlapping cultural and religious issues yang sebenarnya mendorong kita supaya bila kahwin tu sekali aja, tak boleh berkali-kali. Of course lah, kita tak nak awak kahwin 100 kali dalam hidup awak, tapi if you've made a mistake once, it doesn't make you a bad person. Faham tak? Betul. Okay, saya akan bagi satu soalan terakhir dan kita cuma ada time frame 6 minit sahaja. Bagi pendapat panel, sejauh manakah penglibatan wanita diperlukan sebagai fungsi suara yang mewakili masyarakat setempat? Keperluan peranan mereka di peringkat kerajaan tempatan. Sangat-sangat tinggi. Sangat tinggi. Kalau dalam Malaysia ni 50% warga Malaysia adalah wanita, 50% daripada wakil parlimen, ADUN dan sebagainya pun harus wanita. Because itulah caranya untuk menunjukkan dan untuk mendapat representasi yang paling elok. Seorang wanita sahaja yang berada kat situ boleh menyuarakan pendapat untuk wanita yang lain. Buat apa saya nak letakkan seorang lelaki itu untuk menulis polisi untuk harga cukai sanitary pad? Itu tidak masuk akal untuk saya, ya. So bagi saya itu sangat penting. Dan saya juga nak cakap, saya tahu saya cuma ada 1 minit sebelum saya nak bagi kepada Azura, adalah dalam COVID-19 ini kita boleh melihat bahawa girl power ni memang sangat kuat, ya, masa PKP. Kebanyakan usaha untuk membantu kaum gelandanganku, golongan migran, ibu tunggal, pelarian, orang pedalaman, kebanyakannya saya nampak usaha itu sebenarnya usaha ini dimulakan oleh ramai-ramai wanita yang sangat kuat. Dan wanita-wanita ini yang sebenarnya ada kerja, tiba-tiba tak ada kerja, nak masak untuk orang, nak keluar hantar makanan untuk orang, nak buat untuk ni. Of course, there were men who helped as well. But you also see a lot of very strong women datang ke barisan hadapan untuk mengatakan, hey, saya nampak benda ni dengan mata saya sendiri. So that is why kalau kita tidak meletakkan at least 50% daripada wanita ke dalam parlimen ke, kabinet ke, maka kita tidak boleh mencapai kesaksamaan gender, ya, equality, di mana kita boleh mendapat representasi yang sepenuhnya. Azura, yours. Ya. Mungkin banyak dah diperkatakan oleh Dr. sendiri. Cuma bagi saya adalah wanita itu harus bertumbuh di dalam secara organik. Saya rasa untuk wanita masuk dalam kerajaan sekarang ni kemungkinan tidak akan bawa apa-apa perubahan sebab kerajaan itu sendiri sudah toksik. Keadaan parti politik kita terlalu toksik, ya. Masuklah perempuan yang bagus macam mana sekalipun, kalau dah termasuk dengan toksik ni, mereka sekali akan tempias sekali benda ni. Jadi saya rasa perkara yang paling perlu sekali adalah mula-mula sekali pada pensyarah wanita sendiri yang harus bangkit di dalam universiti, kembali ke kampung-kampung, turun di bawah dan membawa suara-suara wanita ini secara organik. Ya, contohnya pekerja domestik itu suara-suara wanita ni harus bangkit, ya. Daripada refugee ataupun daripada ibu-ibu tunggal. Ibu-ibu tunggal harus bersatu, golongan-golongan perempuan OKU, pekerja seks, semua ni mereka sendiri yang harus bersatu dan melawan. Sebab akhirnya kalau semua orang boleh melawan, kita tidak perlukan orang untuk merepresentasikan perempuan di dalam kerajaan itu sendiri. Sebab sekarang ni kalau semua orang boleh melawan, semua orang boleh minta rights diorang, semua orang boleh fight untuk their own policy, kita tak perlukan untuk hanya seorang yang menjadi wakil dan sebagainya. Sebab menjadi wakil di atas sekarang ni terlalu toksik. Itu bagi saya lah. Ya. Okey, doktor nak tambah apa-apa lagi
sebelum kita Tiada. Habis sudah tak tu. cukup. Sudah Itulah mau cakap lagi? ada beberapa ada lagi saya ingat ada 2 soalan lagi tapi tak sempatlah nak baca kan. Jadi kesimpulan Sebenarnya daripada perbincangan kita tak menjawab soalan ke? Merosot atau mandiri? Mana satu ni? okey, yang ini okey. Saya cuma bacakan soalan ini mungkin itu sesuatu untuk kita semua fikirkan bersama-sama ya. Dia kata dalam pasangan suami isteri yang banyak, mungkin bukan di Malaysia, yang mempunyai kerjaya adalah wanita. Adakah perkara ini dilihat sebagai satu kemandirian wanita atau wanita yang senang dapat kerja berbanding dengan lelaki? Jadi itu sesuatu yang perlu kita fikirkan dengan lebih mendalam. Maksudnya kan? Maksudnya adakah wanita tu dia ada satu poin yang Alah, saya nak jawab juga, Cik. Cepat Azura. 1 minit. Ini saya rasa ini lelaki selalu guna benda ni. Dia selalu tanya perempuan yang paling banyak masuk universiti, perempuan yang paling banyak dapat kerja dan sebagainya. Tapi ketahuilah ini macam kontradik dengan yang saya cakap tadi tu. Tapi akhirnya yang di atas semua lelaki. Jadi walaupun perempuan banyak masuk universiti, perempuan dapat banyak masuk kerja, tetapi orang yang memegang kuasa tu tetaplah lelaki, orang yang buat polisi tetaplah lelaki. Mahkamah-mahkamah syariah kita untuk minta cerai tetaplah kuasanya adalah pada lelaki, dan akhirnya walaupun banyak perempuan bekerja sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah antara ketidakadilan dalam gender ni sendiri. Yang pendek saya jawab. Dalam kata pendek, women have to occupy leadership positions dan bukan sahaja bekerja sebagai kakak bikin kopi. Itu tak salah kalau ada kakak bikin kopi, tapi patut ada juga kakak yang make the decisions lah. Itu yang sebenarnya. Okay, I think that is itu kita punya penggulungan untuk malam ini ya. Bila doktor kata perempuan kena jadi leader juga berbanding dengan untuk menjadi kakak bikin kopi sahaja. So saya berterima kasih kepada Azura dengan Dr. Willa sebab sudi untuk bersama dengan kita pada malam ini. Sebelum kita akhiri kita punya session malam ini, saya ingin membacakan pantun. Pantun dulu kita. Pantun saya berbunyi seperti ini. Burung pipit terbang bertiga hinggap sebentar di atas bata. Wanita tonggak utama keluarga, ayo semua kita jaga kita. Okey, terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini. Kita jumpa pada minggu hadapan pada hari Selasa, 7 Julai 2020, 8.30 malam dengan tajuk talk show 100 Days of the New Government, Impact on Freedom of Expression. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.